Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa bahagia dan sihat walafiat. Apa khabar Cik Anom Omar? Itu juga dengan Syuhami Megat Ridwan. Waalaikumsalam. Saudara Hafiz Wan Basirun, Saudara Ibrahim Cik Muda, Zul Sarawak, saudara Zul daripada Sarawak ya. Itu juga dengan saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Abi Kri, Abi Nur, Zainal Mira, Muhammad Sufyan Kamarudin, Oping Temu, saudara Salih Rahman. Apa khabar saudara? Moga sihat walafiat. Saudara Muhammad Zamri, Waalaikumsalam. Saudara Mazman Talib, saudara Thomas Tan, how are you Thomas? T Musa TMJ, tak tahu, Tengku Musa kot gamaknya. Ya, saudara Mazram Ramli, saudara Syahar Ibrahim, apa khabar saudara Syahar? Semoga bahagia bersama keluarga. Saudara Nash Syugarah, saudara Badrin Abu Bakar, saudara Alan Haji dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Baik saudara, hari ini adalah hari Isnin tanggal 11 Oktober 2021, hari yang ke-581 bumi kita ini dijengah oleh virus corona. Jumlah hari ini yang dijangkiti oleh virus corona ada agak turun. Alhamdulillah, syukur. Sebab semalam 7,373, hari ini dia susut kepada 6,709. Doa saya agar sepanjang minggu ini dia terus susut lah. Letih dah kita nak melaporkan keadaan apa yang berlaku di negara kita ini saudara. Kerana jumlah mereka keseluruhan terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun mencecah pada 2,348,303 orang saudara. Bukan sedikit, banyak saudara. Dan kalau kita melihat dari segi bulan-bulan untuk sepanjang bulan ini selama 11 hari, kalau kita lihat pada hari pertama dulu 11,889, dia turun 10,900, turun lagi 9,000, susut 8,000, susut lagi 8,000, tapi dia meningkat pada 6 hari bulan, dia terus meningkat pada 7 hari bulan, kemudian pada 8 hari bulan dia susut sedikit, 9 hari bulan susut, semalam dia turun 7,373, dan hari ini susut kepada 6,709. Pertama kali untuk bulan ini berada di paras 6,000. Alhamdulillah, kita berdoakan agar kita mampu untuk mengekang penyebaran virus corona. Dan dari segi dapatan saya, jumlah kematian yang mengikut kaum untuk tahun 2020, iaitu pada tahun 2020 sejumlah 127 warga bangsa keturunan Melayu yang maut kesan daripada virus corona. Keturunan Cina 56, keturunan India 15, lain-lain kaum 273. Jumlah kematian pada tahun 2020 adalah 471. Tetapi pada tahun 2021 sehingga saat ini saudara sehingga saat ini iaitu jumlahnya sejumlah 8,886 warga bangsa Melayu yang tewas dan kembali ke rahmatullah kesan jangkitan virus corona. Warga keturunan Cina sejumlah 2,815, warga keturunan India 1,746, dan lain-lain kaum termasuk juga mereka yang datang daripada luar negara dan sebagainya adalah 12,765. Jadi sehingga saat ini jumlah mereka yang maut kesan jangkitan virus corona adalah 26,212. Itulah laporan yang saya dapat daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan kematian, jumlah kematian sepanjang tahun ini dan tahun yang lalu saudara. Nampak gayanya dari dataran ada negeri-negeri, Perlis 29 susut semua sekarang susut nampak gayanya. Perlis 29, Kedah 357, Pulau Pinang 451, Perak 414, Selangor alhamdulillah 671 saja, tidak lagi ribuan. Wilayah Persekutuan 220, Putrajaya 36, di Negeri Sembilan juga 163 susut, di Melaka 188, di Johor alhamdulillah 777,
di Pahang 426, di Terengganu 480, di Kelantan walaupun ini susut tapi masih tinggi, iaitu 938. Sabah juga susut pada 532, dan Labuan sifar, alhamdulillah. Bagaimanapun di Sarawak masih lagi ribuan, walaupun susut daripada semalam 1,126, hari ini 1,037. Itulah laporan yang kita dapat untuk di seluruh negara. Alhamdulillah dia terus menurun. Jadi bersama-samalah kita berusaha melakukan penjarakan sosial dan menjaga kebersihan diri serta keluarga kita. Kerana yang terkumpul untuk bulan ini, Oktober sehingga hari ini adalah 100,098 orang. Ya. Itulah keadaan saya. Bila memberi laporan tentang virus corona ini, selalu saya menghela nafas. Kerana jumlahnya ramai. Kita mengharapkan kalau boleh biarlah terus berkurangan, ya. Saudara Halil Zain, Saudara Ismail Saad, Puan Mariam, Syuib Mat Syuami, Wak Sukimin, Syaf PE, ya saudara. Baik, kita santuni pula sedikit tazkirah pendek kita berhubung dengan akhlak dan tingkah laku yang baginda Rasulullah SAW, ya. Baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, pujaan kita, idola kita. Apabila baginda menghadapi dua perkara, seringkali baginda memilih yang paling mudah sekali, selagi ia bukan dalam perkara yang maksiat. Ketika berada di rumah, baginda adalah manusia biasa yang membasuh pakaian, memerah susu, membuat sendiri segala keperluan dirinya. Dan ketika duduk ataupun berdiri, apa yang dilakukan oleh baginda adalah selalunya berzikir. Raut wajahnya selalu ceria, lemah lembut, ramah dan peribadinya, ya saudara. Baginda tidak pernah bersikap keras dan bertindak kasar ataupun berteriak atau menjerit. Lebih-lebih lagi dalam mencela orang lain. Perkara yang paling dijauhi oleh baginda adalah perselisihan ataupun bersikap bongkak, kerana baginda tak suka mencela atau memaki hamun orang lain. Jadi bicaranya seringkali memukau, ya saudara. Dalam keadaan begini, di mana pun baginda berada, di situ terpancar cahaya nur ilmunya, sikap malu dan sabar serta amanah baginda. Tidak ada yang berani meninggikan suara di hadapan baginda kerana melihat power baginda di kalangan para sahabat. Jadi semua para sahabat mengakui keutamanya kerana ketakwaannya. Dan paling penting adalah baginda Rasulullah SAW sentiasa menghormati orang yang lebih tua daripada baginda. Apatah lagi kalau ibu-ibu. Itulah akhlak ataupun sikap baginda Rasulullah yang harus kita contohi bersama, saudara, ya. Saya mengharapkan agar apa yang saya beri tazkirah yang singkat ini dapat dijadikan panduan untuk kita bersama. Baik, saudara, kita santuni pula mutiara kata daripada saudara Hibir Hasan. Sahabat saya, Cikgu Hibir, dia kata, kata-kata juga adalah seperti daun yang dirimbuninya jarang dijumpai buah yang subur. Jadi kalau daun itu merimbuni buah, jadi jarang buah itu subur. Sedangkan dia membuka agar buah itu dapat cahaya dan sebagainya. Oleh itu, menurut saudara Hibir lagi, dia kata, sabarlah sesiapa yang tahu dan tahan ujian dan musibah yang kita lalui sehingga kita rasa letih dan lemah. Sesungguhnya selepas itu Allah akan memberi hikmah yang tidak pernah kita duga. Jadi dalam setiap masalah, setiap dugaan, setiap cabaran yang kita alami, maka kita pasti akan menemui jalan penyelesaiannya. Saudara, saya sebenarnya hari ini sedih juga sebab saya kehilangan abang ipar saya yang kembali ke rahmatullah, kesal daripada sakit jantung dan mengidap penyakit lumpuh yang agak lama di Kedah. Ya saudara. Baik. Usai tazkirah, kita jangan lupa kita masuk sedikit e-commerce, ya saudara. Kalau saudara punya produk, sila hubungi anak anda saya Al-Azhar di talian 011-330-41241. Kalau berhubung dengan Azhar, beliau juga ada memasarkan haruman Setangi Bakur, iaitu wangian daripada kayu gaharu. Kemudian wangian bakur ini adalah wangian yang disukai oleh para malaikat dan amat dibenci oleh syaitan. Saudara boleh berhubung dengan Azhar untuk mendapatkan penjelasan berhubung dengan baku. Tapi jangan lupa memesan rendang tok dan bahulu bedal. Ini hasil ibunya. Saudara juga boleh berpesan untuk mendapatkan herba
penawar virus sumek, serta ini madu habatus sauda. Jika anda juga mau mengiklankan produk saudara ataupun mewawar produk saudara, boleh menghubungi menantu saya iaitu Siti Farehah di talian 017 711 4300 017 711 4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, itu produk dia saudara. Juga kalau di sekitar Lembah Kelang mau mendapatkan buah-buahan yang segar yang diimport dari luar negara, boleh berhubung dengan Shauki, itu Kizinis di talian 012 357 5703. Buah itu dihantar terus ke rumah saudara yang harganya murah daripada pasaran serta terjamin mutunya saudara. Dan akhir sekali jangan lupa itu sambal kering dari dapur Cik Siti. Ini bukan menantu saya, dia brand dia adalah sambal kering dari dapur Siti. Dan produk ini boleh saudara nikmati bersama makan nasi dan telur yang menggunakan dihidang bersama-sama dengan sambal kering dari dapur Siti ini. Memang sedap. Saya dah rasa memang sedap. Harganya terlalu murah saudara ya. Saudara boleh hubungi dengan saudara Muhammad Nizar di talian 019 482 4504. Saudara yang punya produk sila hubungi sama ada Siti Farehah ataupun Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara. Bagi saya itulah yang dapat saya lakukan untuk mempromosikan produk saudara. Baik saudara, usai e-commerce saya minum sedikit. Saudara Taram Shah, terima kasih kiriman kopinya, kopi Mona Lisa daripada Muar. Baik saudara, salam impian monatorium dan RM10,000 pengeluaran wang dari perkumpulan wang simpanan pekerja. Hari ini hari Isnin, saya tak tahu bagaimana saudara, ada yang dapat, ada yang tak dapat dan sebagainya. Berusahalah saudara. Saya akan terus menyuarakan hasrat dan impian teman-teman semua untuk mendapatkan pengeluaran wang RM10,000 secara tuntas. Ini kenapa dijanjikan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Dan ini juga merupakan perjuangan yang diusahakan oleh Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Ketua Pergerakan Pemuda. Tapi nampak gayanya masih belum ada santunan menyentuh soal wang pengeluaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000. Tapi ingatlah, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju pada kemulusan. Tadi telah pun dibentangkan sedikit kelulusan daripada Parlimen, tapi agaknya sesuatu yang tidak elok, kerana apabila diluluskan perbelanjaan dan diizinkan agar Menteri Kewangan boleh membuat pinjaman berhutanglah saudara pada paras 65% berbanding dengan KDNK. Tak tahulah saya apa nak jadi negara kita ni saudara, nampak gayanya. Tapi bagaimana Parlimen telah pun meluluskan. Saudara Johari Muhammad Noor, saudara Ismi, apa khabar saudara Ismi? Semua sihat walafiat. Saudara Syahril dilantik sebagai pengarah ekonomi Perdana Menteri. Ya, benar. Dan kita mengharapkan anak-anak muda, ini masa anak muda untuk berada di persada politik kita. Saudara Syahril adalah Ketua Perangan UMNO yang juga merupakan naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya mengucapkan tahniah kepada saudara Syahril, saudara Ismi. Kita sudah pun mulai masuki fasa di mana anak muda diperlukan untuk sama-sama menggembeling pentadbiran negara. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah kesetiaan dalam perjuangan. Ya saudara, kesetiaan dalam perjuangan. Tapi sebelum saya menyantuni ataupun memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan kesetiaan dalam perjuangan ini, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, rasa sayu diri terpencil, nun dikuah berhari-hari. Rizab Melayu semakin kecil kerana rasuah bangsa sendiri. Jadi Pak Nazir menzahirkan kekhawatirannya akibat daripada rasuah, maka rizab tanah Melayu pun semakin terkecil. Kemudian katanya lagi, berselang balas anjing menyala, hati tersentap luar biasa. Pemimpin jelas tercemar akhlak, namun tetap
di anjung kuasa. Jadi itu yang beliau menzahirkan rasa tidak begitu enak, tidak begitu senang melihat kepimpinan negara mereka yang jelas tercemar akhlaknya, tapi masih lagi dilihat berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Itu pandangan daripada Pak Nazir. Kemudian saya juga masih lagi menerima kiriman daripada sahabat saya dari Perak, daripada Ipoh, saudara Nordin. Kata saudara Nordin, pakai baju kancing suasa, pakaian cantik, Baba Melaka. Belia itu harapan bangsa, terlepas pandang undi merana. Jadi sebab itu kita jangan terlepas pandang pada anak-anak muda. Sebab itu dengan perlantikan saudara Syahril tadi itu bertepatan dengan apa yang disuarakan oleh saudara Nordin dari Perak. Katanya lagi, dayung sampan menuju ke hulu, dayung sampai waktu senja. Jangan diulangi silap dahulu, banyak slogan dari bekerja. Ini beliau menegur pimpinan negara kita. Jangan kita mengulangi sikap waktu kita kalah dalam pilihan raya PRU 14 dulu. Lain tak ada, kerana pemimpin lebih banyak berslogan daripada bekerja. Sepatutnya sekarang ni harus menyantuni. Saya melihat ada gambar yang Muhammad, Perdana Menteri, tekun, solat, duduk di belakang. Tak ada pun di barisan hadapan. Begitu merendah sikapnya. Dan makan pun dia ambil sendiri daripada bekas yang tidak lagi dihidang di tempat yang... Ini sepatutnya sikap yang mahu dilihat oleh rakyat. Saya kalau benda tu baik, saya kena baik. Kalau tak baik, saya malu juga saya. Jadi saya melihat kalau benda tu baik, kita kena santuni. Sebenar-benarnya rakyat mahu melihat pemimpin menterjemahkan benar-benar pemimpin berjiwa rakyat. Saudara, usai pantun, kita masuk sedikit dalam gedung ilmu. Macam mana saya katakan, ini culipan daripada buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Saya bila saya wawarkan benda ini, sudah hayati bagaimana tingginya harapan bangsa kita terhadap pemimpin. Buku yang disusun oleh saudara Tunas Effendi ini adalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2000. Buku ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Johan Jaafar. Jadi saya melihat banyak ungkapan kata-kata yang sewajarnya. Saya berjanji pada diri saya dan saudara semua, saya akan cuba untuk memberi pencerahan setiap malam, walaupun sedikit, walaupun pendek, saudara. Kerana inilah gedung ilmu yang perlu kita kongsi bersama. Kerana menurut catatan daripada buku tersebut, seorang pemimpin sewajarnya memiliki sikap yang seolah menjadikan pakaian seorang yang beramanah dan sebagainya. Dari dalam rentipan kata-kata warga bangsa nenek moyang kita dahulu, pemimpin itu katanya rela berlapang dada dalam sempit, rela berbagi walaupun sedikit, itu berkongsi saudara. Kemudian menjalankan tugas, tahan beragas. Beragas ni dulu ada gegasi. Saudara, kalau di Beruas tu ada panggil tempat ni beragas lah. Beragas ni gegasi. Tapi pemimpin tu sepatutnya menjalankan tugasnya, dia tahan walaupun dia acuh oleh beragas. Menjalankan amanah, tahan di lapah. Biarpun dirinya dilapah, ditikam, ditusuk oleh senjata tajam, tapi dia akan tetap menjalankan amanah. Kemudian menjalankan hak, dan tahan diinjak. Walaupun diinjak-injak, walaupun dicerca, dia akan tetap mempertahankan yang hak, menunaikan janji, tahan dikeji. Dalam menyantuni perjuangan, pemimpin itu mestilah membela rakyat, tahan dikerat. Walau dikerat 10 pun, dia akan tetap membela rakyat. Membela bangsa, tahan binasa. Biarpun dirinya binasa, tapi perjuangan membela bangsa itu adalah penting, itu yang didahulukan. Membela negeri, tahan mati. Pemimpin juga rajin bersedekah, pantang meminta. Jadi seorang pemimpin itu bukan meminta-minta. Sebab itu dia tak mahu melihat bangsanya sebagai bangsa yang pengemis. Rajin berguru, pantang berseteru. Saudara, pemimpin juga rajin beramal, pantang menyesal, rajin menolong, pantang disanjung. Artinya bila seorang pemimpin itu membantu atau menolong, dia bukan untuk disanjung ataupun dipuja. Itulah pemimpin yang diharapkan oleh warga bangsa terdahulu kita dahulu, saudara. Sebab itu kita menjadi bangsa yang terkenal hebat. Kita sambung lagi malam esok. Saudara, saya juga sebenarnya tertarik dengan catatan daripada saudara Abdul Rahman Bakar.
Datuk Abdul Rahman Bakar ni orang hebat di Terengganu, yang menyatakan bila menyentuh soal pemimpin ini, katanya menjadi pemimpin kena ada kejernihan hati. Dia kata tak boleh macam Taliban. Pemimpin tak boleh nak tunjuk dia punya pendekar, tak boleh nak tunjuk dia tu seolah macam maha guru, ataupun nak jadi macam Abang Long Fazil. Itu pemimpin Melayu bukan begitu budayanya. Jadi pemimpin itu menyantuni ayah bonda, yang menjaga kawasan dengan baik, dan bukan sebagai ketua kumpulan penyenayah gangster ataupun ketua mafia. Jadi menurut Datuk Abdul Rahman Bakar lagi, seorang pemimpin mesti berjiwa tenang, ada toleransi, mendengar pandangan orang ramai, tapi tegas dalam lembut. Pemimpin juga mudah tersenyum, bukan memperlihatkan wajah yang bengis, sombong, angkuh, bukan menunjukkan muka dengan misal melentang. Itu bukan pemimpin diharapkan oleh warga bangsa kita. Jadi semua itu tak perlu, saudara. Dan pemimpin juga setiap tindakannya tidak dilakukan secara tergopoh-gapah ataupun terburu-buru. Sentiasa mendapatkan nasihat daripada memanda orang kiri dan kanan agar tidak tersalah tuju. Bukan sekadar mendengar itu mengikut acuan orang keliling yang tak menentu, dan sentiasa memilih orang yang tepat untuk menjadi penasihat. Orang kanan, orang kiri, orang depan, orang belakang. Itulah pemimpin yang menjadi harapan. Jadi kadang-kadang mereka ini terjebak juga bila ada kalangan penasihat pemimpin itu yang kaki mengampu, kaki membodek. Jadi sebab itulah yang bahagia Datuk Abdul Rahman Bakar menyarankan supaya pemimpin itu lebih berhati-hati, jangan tersilap mendengar cakap orang. Jadi kadang-kadang orang sebeginilah yang sering kali menjatuhkan pemimpin. Ingat saudara, pemimpin itu seringkali walaupun dia baik macam mana pun, dia boleh dijatuhkan oleh orang keliling. Apa yang berlaku, saudara lihatlah. Kita lihat, saya bukan nak menyebut nama-nama dan sebagainya, tapi lihatlah, orang yang sebaik Datuk Seri Najib pun akhirnya boleh tumbang kerana orang kelilingnya yang kaki mengampu, kaki pembodek, yang kadang-kadang menipu pemimpin. Jadi saya mengharapkan agar Bapak Perdana Menteri yang ada hari ini melantik orang yang benar-benar berwibawa dan ikhlas dalam memberi pandangannya. Saudara, baik saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan ini, seperti biasa saya harus memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube ataupun dalam mana-mana channel, maka semua itulah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab. Ini adalah pencerahan politik berasaskan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara Khairul Rafi, Syahri, Rosli Muhammad dalam Instagram. Begitu juga dengan saudara Dominic. Prinsip kita, we must agree to disagree. Dan kita menyantuni warga cinta damai. Ini adalah pencerahan politik, tidak lebih daripada itu. Dan saya hanya sekadar memberi pencerahan atas pengetahuan saya berdasarkan pada pengalaman dan pembacaan dan dapatan saya. Saudara, itu yang perlu saya jelaskan pada saudara, supaya kalau saudara nak menyunting, fikirkanlah sendiri. Gunakanlah kalau boleh, kalau saudara mau berinteraksi, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Jangan suruh orang berambus lah, macam-macam tak baik itu saudara. Gunakanlah bahasa yang baik. Kalau saudara tak suka mendengar, apa salahnya saudara berundur? Kan lebih baik gitu. Kita ada budaya kita saudara. Kalau saudara merasa pedih telinga, tentulah sebab saya ini warga UMNO. Tentulah saya akan menguji parti saya saudara. Jadi mungkin orang tak suka dengar, apakan daya saya. Sebab saya kata kita mesti bersetuju prinsipnya untuk tidak bersetuju. Bila saya memuji pimpinan saya, kalau anda tak setuju, apakan daya. Kalau anda rasa tak setuju, kemukakan pandangan anda, tapi jangan memaki hamun. Bila saya kata Datuk Seri Najib pemimpin yang baik, macam-macam, jangan kita mendahului. Beliau sekarang ni dalam keadaan letih lah, lenjan, berada di mahkamah dengan perbicaraan dan sebagainya. Tiba-tiba kita tokok lagi dengan kata-kata yang bukan-bukan. Itu tak baik lah saudara. Begitu juga dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Walaupun hari ini beliau telah pun mendapat kelulusan pada mahkamah untuk mendapatkan pasportnya agar mendapat rawatan ke luar negeri. Bukan niat lain, bukan nak lari, tapi
kata nak lari tu, macam-macam persepsi. Ini tak betul saudara, sebab beliau mengalami sakit tulang belakang. Kalau dia kata dia sakit, orang kata macam-macam. Jadi dalam keadaan begini, kita harus berlapang dada saudara. Kalau mahkamah pun setuju memberi memulangkan pasport antarabangsanya untuk beliau mendapat rawatan di Munich. Saudara, jadi jangan pula kita tokok dengan kata-kata yang bukan-bukan. Kita harus bersimpati dengan pemimpin kita. Kalau saudara tidak menerima beliau sebagai pemimpin, it's okay, tak ada masalah pada saya. Tetapi jangan dicerca. Saudara, ini sebab kita lah warga cinta damai. Saya berharap, amat saya berharap, tak setuju, tak mengapa. We must agree to disagree, saudara, ya. Hari ini, saudara, saya mendengar perbahasan di Parlimen. Tentulah, perbahasan hari ini mengundang kecewa yang teramat bagi saya. Saya amat kecewa hari ini bila mendengar hujahan-hujahan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan. Dia bila pertama sekali dia minta penambahan, mengizinkan Parlimen untuk membolehkan kementeriannya membuat pinjaman yang pada had ceiling kepada 65% daripada ini KDNK. Jadi selama ini kita cuma meminjam pada had 55% saja, tapi kali ini 65 tinggi. Kalau beza antara 55 dengan 65 10% pun nilainya bukan sedikit saudara, berbilion-bilion. Dan saya melihat kalau bila Parlimen meluluskan agar Kementerian Kewangan boleh meminjam, ini tidak akan dibayar waktu saat ini. Ini akan dibayar oleh generasi akan datang. Saya bila sewaktu beliau mengemukakan usul tersebut dan apabila disokong oleh ahli Parlimen, saya lain tak ada. Terbayang di wajah saya tentang untung nasib anak cucu saya. Sedih saya rasakan, sekarang mereka lah yang akan menanggung segala hutang piutang yang kita lakukan hari ini. Sepatutnya kita berbelanja apa yang patut sajalah. Tapi masih lagi sebab kita dengar bagaimana perdebatan, perbahasan bahawa kononnya untuk memberi bantuan pada rakyat, tetapi kesampaiannya masih dipertikaikan. Ada juga bantuan-bantuan saya dengar tu, walaupun saya tak suka bila dia bercakap, itu daripada Jelutong, ahli Parlimen Jelutong Raya ni. Tapi hari ini dia mendedahkan bahawa dapatannya ada juga wang yang sepatutnya digunakan untuk pemberian kepada bantuan prihatin pada rakyat, digunakan untuk pertubuhan politik. Jadi saya rasa sayu hati, sedih yang teramat sangat. Pertama sekali, apa yang kita harapkan, kita menyangkakan hari ini tentulah beliau harus membuat pengumuman kedudukan macam mana pengeluaran wang daripada kumpulan simpanan pekerja EPF, KWSP. Tidak disentuh langsung. Sedangkan dia dah berjanji, kenapa dia tak cakap hari ini? Kenapa dia tak maklumkan bahawa bagaimanapun, walaupun kita nak meminjam, minta kelulusan dari Parlimen agar Kementerian Kewangan boleh meminjam pada had ceiling 65% berbanding dengan KDNK, selalunya 50%. Bagaimanapun saya ingin memberi jaminan sebagaimana yang kita janjikan, para penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja diizinkan secara sistematik. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Masih lagi rakyat menunggu dengan harapan. Saya kecewa walaupun ini tidak mendatangkan sebarang keberuntungan untuk diri saya. Saya bukan ada simpan langit dah, tapi saya dapat membayangkan teman-teman yang berada dalam kesukaran hari ini. Okey, betul. Sekarang ni sudah diputuskan boleh rentas negeri. Apalah artinya rentas negeri kalau poket kosong? Betul, meminjam kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, bolehlah jumpa ibu bapa. Nak berjumpa ibu bapa pun dalam keadaan yang jauh, katalah macam saya nak balik ke kampung halaman saya di Perak. Apakah tak ada modal? Tak ada gunakan minyak? Tak ada gunakan wang ringgit? Sedangkan poket rakyat semakin tipis dan kosong. Kalaulah ada diizinkan pengeluaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja, bolehlah dibedik-bedikkan sikit. Kemudian bagaimana pula dengan hutang dengan pihak institusi kewangan? Soal bank, apakah tidak boleh diberikan moratorium selama untuk tempoh 6 bulan? Kerana janjinya kerajaan begitu yakin bahawa ekonomi kita dapat diperbaiki dalam tempoh 6 bulan. If you are confident for that, berikanlah, yakinkanlah pihak bank. Begitu juga dengan kaki tangan kerajaan yang buat pinjaman pembelian rumah mereka. Mereka juga terjebak dalam masalah kewangan kerana dalam keadaan hari ini, saudara, bukan sedikit keperluan kewangan. Walaupun mereka ada gaji, tetapi harga barangan di pasaran mencanak.
Jadi wang yang begitu yang dibedak-bedakkan kena bayar lagi. Apa salahnya kalau confident, yakin bahawa ekonomi negara ini dapat kita pulihkan dalam tempoh 6 bulan. So bagilah, lepas 6 bulan nanti teruskanlah pembayaran, tak ada masalah. Bila negara makmur, ekonomi baik, apa masalahnya? Ini masalah. Tapi bila saya mengutarakan begini, orang tuduhlah saya nak memecah belahkan rakyat. Terpulanglah. Saya hanya mengutarakan pandangan saya. Sebab saya melihat kadang-kadang ketidakadilan terhadap rakyat yang dilakukan oleh pimpinan. Mereka seronok ketawa sambil tersenyum, membentangkan. Tapi bagaimana rakyat? Kita yang terasa. Saya dapat merasakan pedihnya hati rakyat bila tiada pengumuman begitu. Kecewa yang amat mendalam. Boleh kita balik kampung, balik macam mana? Ada ini jalan untuk berjalan sendiri. Inilah kadang-kadang saya rasa mereka kurang memberi perhatian. Saya sebenarnya betul-betul sikap, saya amat kecewa tadi. Tambahan pula bila dengar pula kononnya ada wang patut bantuan prihatin ini digunakan untuk parti-parti politik. Tak sepatutnya. Saya amat mengharapkan bahawa sesuatu dapat dilakukan oleh kepimpinan negara untuk memperlihatkan secara jelas bahawa kalau mereka menyantuni untuk nasib rakyat ni, santuni secara jelas dan tuntas. Kena dengan penuh keprihatinan. Rakyat tidak minta lain daripada itu. Rakyat cuma minta agar pimpinan negara prihatinlah dengan untung nasib mereka. Dan kalau wang yang sedikit, saya beritahu bagaimana pula kaki tangan kerajaan yang telah pencen. Mereka dapat gaji setengah, mungkin ada 1/3, mungkin ada dapat pendapatan daripada pencen mereka 1,500, 2,000 ataupun 3,000. Tapi kena bayar ansuran rumah pula. Bukan pinjaman bank, tetapi pinjaman daripada tabung yang diperuntukkan oleh kaki tangan kerajaan. Pihak kerajaan ada menyediakan tabung pinjaman kerajaan. Tapi dalam keadaan sekarang ni sepatutnya diumumkanlah. Semua kaki tangan kerajaan yang pencen, yang buat pinjaman membeli rumah, ini maka moratorium ini ditangguhkan untuk tempoh 6 bulan. Adalah kelegaan. Ini tidak diumumkan langsung, tapi potongan dilakukan. Sebab itu saya melihat keadaannya kadang-kadang rakyat ni dianggap sebagai warga kelas 2. Bukan satu benda yang penting. Yang penting kita nak pinjam duit lagi. Kononnya untuk mengatasi kesihatan dan sebagainya. Betul, kita tahu. Bukan kita tak izinkan, kita izinkan. Tak apa, kita lepas ada. Tetapi ingat saudara, bila saudara meminjam, kita mengambil wang daripada anak cucu kita masa akan datang. Saya ingat dalam 2-3 bulan dulu pun saya dah katakan, hari ini kita berbelanja, kerajaan berbelanja. Perbelanjaan yang dilakukan ini adalah daripada tabungan anak cucu masa akan datang. Sebab dia meminjam, bukan daripada tabungan yang sedia ada. Sebab tabungan sedia ada dah semakin kering. Saudara, dan kesan daripada pelaburan yang bukan-bukan dalam kumpulan wang simpanan pekerja lah, banyaklah pelaburan dilakukan, sama ada dalam tabung haji ke, banyak dalam institusi kewangan apa semua. Saya yakin bertambah berkurangan kerana kesan daripada kita melantik orang yang tidak menentu. Sebab itu kita menuntut agar kerajaan mengadakan satu forensic account auditing. Perlu diaudit setiap agensi kerajaan yang melibatkan pelaburan. Jadi mereka yang menjaga dana-dana pelaburan, sama ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja, sama ada dengan lembaga tabung angkatan tentera, sama ada dengan lembaga tabung haji, dalam kumpulan KUAP, kumpulan pencen, dan apa sahaja yang menyentuh tentang simpanan ataupun tabungan rakyat. Mereka yang menjaga fund ataupun menjaga dana ini yang untuk pelaburan ini perlu disiasat juga. Perlu dilihat bagaimana sistem kehidupannya, cara kehidupan mereka. Jangan pula pengurus dana kumpulan wang simpanan pekerja senang lenang, rumah besar. Perlu dilihat. Jadi orang susah, dia tak susah. Ini keadaan saudara. Jadi setiap pelabur dalam, sama ada SPNB ke, Syarikat Perumahan Negara ke, daripada Syarikat PNB ke, daripada Katri ke, daripada Samdabi ke, perlu asal sesuatu yang menyentuh soal kepentingan negara, kepentingan rakyat, mereka yang menjadi pengurus simpanan, pengurus dana, sebab mereka yang melakukan pelaburan atas penilaian apa yang kamu lakukan, maka dana itu disalurkan. Kenapa contoh macam kumpulan wang simpanan pekerja, takkanlah tak ada langsung
wang untuk digunakan, disimpan sebagai reserve untuk pengeluaran dalam waktu kecemasan. Takkan diambilkan semua, dilaburkan. Kalau itu bermakna anda tidak melakukan tugas dengan baik. Sebab itu kita menuntut agar diadakan forensic account. Jadi menteri tak sepatutnya melindungi. Ini keadaannya saudara. Ya saudara, saya melihat bahawa sekarang ini seriau juga. Kerana apa? Menurut Ketua Percukaian Antarabangsa Deloitte Malaysia, Tan Hui Beng, dia mengatakan Malaysia, negara kita telah disenaraikan dalam senarai kelabu, is grey area, oleh Kesatuan Eropah ataupun Suruhanjaya EU, Kesatuan Eropah, kerana kita dilihat sebagai tidak committed dalam melaksanakan undang-undang percukaian. Jadi keadaan begini saya berasa ini mengundang masalah. Apakah sistem percukaian kita tidak telus? Ini perlu dihayati dan kita mengharapkan agar Kementerian Kewangan dapat melihat dengan serius tentang apa yang dilontarkan. Kerana pada 5 Oktober 2021 Suruhanjaya Eropah mengumumkan bahawa Malaysia, Hong Kong, Costa Rica, Qatar dan Uruguay berada dalam senarai kelabu, di mana negara-negara ini belum mematuhi PI1 standard cukai antarabangsa, tapi telah membuat komitmen untuk mereformasikan dasar percukaian. Ini perlu dihayati juga. Sebab dia kalau negara-negara luar begitu, dia membuat allegation ataupun tuduhan ataupun sesuatu menyatakan bahawa ini juga menyangkut soal pelaburan. Jadi kalau ada ni macam ni, Suruhanjaya Eropah mengumumkan Malaysia, dia bersama dengan Hong Kong, Costa Rica, Qatar dan Uruguay. Padan pun pelabur-pelabur memilih untuk melabur di Indonesia. Mereka memilih melabur di Vietnam. Mereka memilih untuk melabur di Thailand dan sebagainya. Artinya bahawa kita ni masih lagi tidak dalam keadaan sistem percukaian jitu. Tambah lagi pula dalam keadaan kestabilan politik kita ni dalam big question mark. Saudara, ini kena ingat saudara, sebab setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh rangkaian European Union ataupun Kesatuan Eropah, jadi menteri luar kena tengok. Sepatutnya mereka yang menjaga desk pada Kementerian Luar Negara ini perlu segera alert ataupun mengingatkan menterinya. Tapi tak tahulah kalau menterinya pun kadang-kadang apa orang tanya, lain ditanya, lain dijawab, tak tahulah saya. Kemudian hari ini saya juga agak kecewa kerana sekali lagi Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk menuntut agar Parlimen mengizinkan supaya perbahasan yang menyentuh soal Pandora Papers di Parlimen. Jadi perdebatan antaranya dengan speaker juga amat mengecewakan. Bila speaker tetap bertegas dan tidak mahu usul yang dibawa oleh Ketua Pembangkang dibahaskan. Saya bukan nak memuji Anwar Ibrahim, tidak. Dan beliau melakukan peranan sebagai Ketua Pembangkang. Kita pihak kerajaan. Jadi kalau nak ada debat, buka lah, apa ada masalahnya. Sebab sekarang ini bukan lagi masa untuk kita melindungi ataupun menutup sweep under the carpet. Ataupun bukanlah masanya kita segala masalah itu kita masukkan di bawah permaidani. Nampak cantik tapi bawahnya bersarang, busuk, hancing dan sebagainya. Jadi keadaannya sekarang ni dengan kepimpinan hari ini yang baru. Dan kita mau melihat dalam politik akan datang, negara kita tidak lagi terikat dengan sistem politik yang cacah marba, yang melindungi. Yang salah kita lindungi. Tak boleh begitu saudara. Jadi sekarang ni saya melihat apakah situasi ini memungkinkan telerainya. Ini satu lagi. Apabila tuntutan daripada Ketua Pembangkang tidak disantuni oleh speaker, saya khawatir apakah ia memungkinkan telerainya ikatan sebagaimana yang ditandatangani antara kerajaan, itu MOU, Memorandum of Persepahaman ni, antara pihak kerajaan keluarga Malaysia, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dengan Pakatan Harapan. Saya khawatir benda ini kalau lelah kali dia mengajuk. Sebab janjinya bahawa mereka akan menjadi ketua sebagai pembangkang yang baik. Bukan membangkang itu for the sake of membangkang. Mereka akan mengutarakan pandangan, pendapat untuk membangunkan negara kita, untuk memulihkan ekonomi negara kita. Jadi dalam suasana begini seharusnya speaker lebih melihat dari segi aspek ini untuk kebaikan. Kalau Pandora Paper ini tidak dibincangkan, jadi seolah-olah kita nak menutup, nak menafikan
Segala laporan yang melibatkan dia dalam Pandora Paper itu ada menyebut tentang salah laku. Ada juga menyebut bagaimana begitu banyak wang-wang negara ini disimpan di luar negara. Jadi ini perlu didebatkan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata dia mempunyai bukti. Bukan hanya yang ada dalam Pandora Paper ataupun yang ditulis dalam Pandora Paper. Bukan ada. Jadi biarkanlah dia bercakap. Kita dengarlah. Kalau yang betul, betul lah. Kalau tak betul, tak betul. Sebab dalam sistem parlimen kita ni, pembangkang ada pihak backbencher kerajaan. Melainkan kita mempunyai ahli parlimen yang dangkal, yang biol, tak pandai, tak bijak, tak boleh nak menyangkal apa yang dilontarkan oleh pihak pembangkang. Kita mau melihat bahawa aroma demokrasi ini subur di parlimen. Tapi kalau parlimen ni speaker masih lagi ini tak boleh, itu tak boleh, bergaduh. Jadi saya khawatir nanti benda ini akan mengundang rasa kecewa yang teramat di kalangan pimpinan daripada Pakatan Harapan. Kalau ini berlaku, maka mereka akan menarik balik sokongan begitu. Apakah? Sebab jangan lupa saudara, bulan depan kita akan mentangkan bajet. Jadi sekali lagi kita akan berada dalam turmoil politik. Dalam keadaan begitu, apakah kita mahu melihat suasana politik yang begitu jeran, yang begitu tidak menentu? Akhirnya pelabur lari. Saya dah cakap berkali-kali, saya katakan bila kita tidak menentu, parlimen kita, politik kita, kepimpinan kita masih lagi tidak menentu, dalam keadaan serba melelong, pelabur takkan masuk. Bila mereka melihat adanya langkah Sheraton, tiba-tiba seolah melakukan kudeta, seolah ada rampasan kuasa, larilah pelabur. Dan ditabir oleh kerajaan waktu Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Waktu itu segala-galanya tak menentu. Mereka yang ada dalam negeri pun lari, apatah lagi kalau nak datang pun tak akan datang. Tak usah nak katalah Malaysia mempunyai prasarana ekonomi yang baik, Malaysia ada itu, Malaysia. Orang tak nak datang sebab mereka khawatir. Mereka bimbang pelaburan mereka itu nanti akan ke laut. Jadi dalam kenyataan ini saya teringat saudara, ini satu benda yang agak menyentuh perasaan saya tentang kenyataan bicara Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam satu perbincangan peringkat global. Dia kata, dia menekankan bahawa hampir 10 tahun lamanya negara Pakistan bergelut dalam kehidupan yang cukup sukar. Rakyatnya miskin, ekonominya berhudung, wangnya tak dapat nak dicanai mana. Sedangkan dia kata orang kaya-kaya membawa wang keluar daripada Pakistan. Dan beliau mengambil masa selama 10 tahun untuk mengekori dan mencari agar wang-wang itu dapat dikembalikan ke Pakistan. Serta mereka yang terjebak dalam rasuah dibawa ke muka pengadilan. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat melihat bagaimana Pakistan sudah mula mengorak langkah untuk memperbaiki ekonominya kerana wang-wang itu sudah dapat dibawa balik. Ini keadaannya sebab kata ini Imran Khan, dia kata selama hari ini mereka meletakkan wang mereka dalam ini offshore bank, iaitu tax haven country, negeri-negeri untuk mengelak cukai. Jadi negara itu mengalami kerugian, wang itu di luar. Tapi bila dah bawa balik masuk ke Pakistan, hari ini Pakistan hebat. Ini yang ingin dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan nak memuja beliau, tidak. Selaku ketua pembangkang kita kena hormatilah. Saudara, ya, ini yang cuba dilontarkan agar ini masalah ini Pandora Paper ini dapat dibincangkan supaya dapat kita trace di mana wang negara, siapa yang melibat. Kerana yang melibatkan bukan orang lain, saudara. Selain daripada ahli perniagaan yang merupakan kalangan kroni pimpinan terdahulu. Malahan mereka juga terjebak dalam korupsi. Dan ada juga kalangan pemimpin terdahulu yang melibatkan wang bukan sikit, saudara. Agak bagi saya lah, nak makan tak habis 7 keturun. Itu gambarannya. Jadi mereka bersenang lenang dengan wang berada di luar negara. Dan rakyat terus susah. Jadi sebab itu saudara Maulana aktif. Dia kata, Anwar dah kata, jangan tanya sumber saya. Itu yang speaker itu yang speaker marah. Soalnya bila dia berdebat dengan speaker, tak sepatutnya. Untuk apa dia ketua pembangkang bergaduh dengan speaker? Sepatutnya dia sebagai ketua pembangkang, dia berdebat dengan Menteri Kewangan, dia berdebat dengan Perdana Menteri. Itu je sepatutnya. Tiba-tiba speaker pula jadi masalah. Jadi saya rasa dalam keadaan begini,
Sudah sampai masanya kita memikirkan. Nah sekarang ni nak tukar speaker pun tak boleh sebab kerajaan kita bukan kerajaan UMNO sepenuhnya. Sebab itu sudah sampai masanya kita mesti mengembalikan balik kuasa itu agar biarlah dominasi sesuatu parti itu benar-benar unggul agar dapat dibuat segala benda dasar. Sekarang tak boleh. Saya faham. Saya amat memahami apa yang dialami oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Saya faham. Dia kalau nak bincang Pandora Paper ni mungkin menyentuh orang tertentu. Dan orang-orang itu juga berperanan dalam menentukan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Ini saya yakin. Sebab itu dia pun dalam keadaan yang tak boleh buat keputusan yang tuntas. Kerana khawatir kalau mereka tarik sokongan. Kalau mereka tarik sokongan, jatuh pula sebagai Perdana Menteri. Perimbangan ini boleh juga sebab orang-orang yang ada dalam Pandora Paper ini juga terlibat dalam meletakkan beliau sebagai Perdana Menteri. Ini keadaannya. Saya melihat, saudara, terus terang, secara tuntas kita minta lah, kalau boleh biarlah cerita Pandora Paper ni dibincangkan. Tapi setakat hari ni saya nampak pembentangan, kewangan, perdebatan antara ketua pembangkang dengan speaker ini mengundang satu kekecewaan yang teramat bagi saya lah. Tapi bagaimanapun kita tengoklah besok macam mana dalam tempoh seminggu ini sampai hari Khamis. Kemudian Parlimen akan berehat seketika dan bila datang hujung bulan ini, masuk minggu terakhir bulan Oktober ini, itu lagi jatuh lagi tentang masalah bajet dan sebagainya. Saya tahu walaupun usul diluluskan, tapi bagi saya lah, kenapalah diambil atau digunakan wang yang terpaksa ditanggung oleh anak cucu kita. Saya balik bila saya dengar tadi, tengok cucu saya tidur, tersentuh hati dan perasaan saya. Apakah mereka itu wajar memikul beban hutang yang kita lakukan? Tak sepatutnya. Kita sepatutnya menyediakan untuk mereka sedikit bekalan agar kehidupan mereka tak macam kita. Ini tidak. Mereka akan tak beban hutang, tak tahulah macam mana mereka lakukan. Jadi sekarang ini, saudara, dalam waktu yang sama saya terima juga satu catatan daripada sahabat saya, Saudara Nordin daripada Ipoh. Dia kata bila kita nak mengundang pelabur-pelabur, kita harus menyediakan tenaga kerja yang mahir, yang bukan hanya sekadar main hapasik. Sebab itu dia kata golongan muda sekarang ni berisiko dengan masalah sosioekonomi. Sebab dalam keadaan sekarang ni, sedangkan golongan muda ini sepatutnya diberi latihan dalam, kita ada langkah kerajaan untuk mewujudkan TVET, itu betul, satu langkah yang benar untuk sebab teknologi, vocational dan sebagainya, sebagai persiapan anak-anak muda yang tak ada kesempatan belajar di Menara Gading, mereka kita dedahkan kepada TVET supaya sebagai persiapan mereka bekerja di kilang-kilang ataupun di industri-industri yang akan dibuka oleh pelabur-pelabur antarabangsa. Tapi sekarang ni kata Saudara Nordin, dia melihat bahawa penglibatan daripada banyak sangat kementerian, akhirnya bajet itu habis pada kementerian, bukan pada anak-anak muda ini. Maka akhirnya anak-anak muda ini tertinggal dan mereka kecewa, patah balik belakang bahawa ini menjadi pemandu motosikal yang menghantar makanan. Apakah kita mau melihat generasi kita akan datang ke situ? Sedangkan kena ingat, jangan kita habiskan wang begitu saja sedangkan hanya untuk pengurusan. Sepatutnya, jadi saya ingat, kalau hancurnya TVET itu, saya setuju dengan pandangan Saudara Nordin. Kalau TVET hancur, maka hancurlah beliau. Jadi bila hancur beliau, bermakna negara pun akan hancur. Kita harus membina anak muda kita ini yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dalam vocational, supaya mereka juga dapat maju sama. Dan ini masa sekarang ni kita kadang-kadang negara kita ni, kita masih lagi bersikap, pimpinan masih lagi bersikap bahawa negara kita sebagai pengguna. Bila kita menjadi negara pengguna, tunggu masalah bila ada masalah kewangan, maka kita akan terjebak dalam keadaan yang cukup sukar. Tak tahulah saya. Cuma saya nak bagi pencerahan. Rupanya sebab tu yang semalam bila saya menceritakan tentang teman-teman kita yang dari Sabah dan Sarawak berhubung dengan huruf H pada kad pengenalan mereka, rupanya benar. Sebab saya menerima kiriman tadi, tahukah saudara, dia kata apa maksud H di setiap kad pengenalan rakyat negara Sabah dan juga Sarawak. Dia kata jika anda warga Sabah dan Sarawak, anda wajib baca dan
mengetahui, kerana ini penting. Ini untuk rujukan kepada warga Sabah dan Sarawak. Sebelum saya nak membuat pencerahan yang lain lagi, kerana dia kata bahawa generasi baru Sabah Sarawak sering kononnya berbangga dengan kod masing-masing, sedangkan H itu dan K itu adalah untuk menjelaskan bahawa mereka adalah kelahiran Sabah dan Sarawak. Kalau tak ada huruf itu, maka tidak jelas. Itu yang mungkinnya semalam bila permasalahan sahabat-sahabat kita yang nak balik ke Sabah dan Sarawak, dia kata nak balik kampung tak boleh kerana tak dapat immigration, kerana dalam kad pengenalan dia tidak ada huruf H ataupun K. Jadi ini yang disuarakan. Dan saya melihat sebenarnya di Sabah dan Sarawak ini kita perlu menangani secara ikhlas. Saya juga bersetuju dengan pandangan anak-anak muda yang menuntut agar pihak ini pimpinan di Putrajaya benar-benar ikhlas dalam membantu warga Sabah dan Sarawak. Sebab saya kena ingat bahawa penubuhan pembentukan Malaysia ini dia bukan berasas kepada negeri-negeri. Ia mulanya asal daripada Sabah, Sarawak, Singapura dan Persatuan Tanah Melayu. Jadi perlulah dilayan mereka itu sebagai seolah seperti melayan sebuah negara. Jadi peruntukan untuk Sabah dengan Sarawak itu jangan disamakan dengan negeri-negeri. Jadi dalam keadaan begini saya amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana waktu beliau berada di Sabah baru-baru ini, beliau menyatakan tuntutan perkara 63 ini akan dilaksanakan secara baik. Sepatutnya begitu. Lama sangat dah warga Sabah dan Sarawak berada dalam keadaan yang tak sepatutnya. Seperti saya kata, negara kaya raya tapi pemimpin mereka saja yang kaya. Rakyat terus hidup dalam penderitaan. Saya lihatlah sendiri. Saya tak mau nak lebih daripada itu, tapi rupanya kod H dengan K bermakna Sabah dan Sarawak, yang merupakan sebuah wilayah ataupun dan terkandung dalam Memorandum of Understanding Agreement 63. Itu perkara yang ke-18 dan 20. Jadi ini benar. Dan saya harap agar immigration ataupun Jabatan Pendaftaran Negara memikirkan apakah, sebab kita sepatutnya tak ada lagi lah perbezaan antara Sabah dan Sarawak. Sepatutnya kita ada sebuah negara, sebuah wilayah yang dikonsei bersama. Jangan kita bezakan sama ada warga daripada Sabah, warga daripada Sarawak. Mereka adalah saudara kita dan kita adalah warga cinta damai. Jadi saudara Mat Sepana betul tu dia kata. Jadi saudara jangan tuduh UMNO tak begitu. UMNO bukan parti yang dituduh sebagai parti yang bukan-bukan, saudara. Saya tak setuju kalau kata UMNO itu begitu. No, UMNO perjuangannya jelas. Tetapi masalahnya adalah pimpinan. Berkali-kali saya kata, masalahnya pimpinan, bukannya parti itu sendiri, saudara. Sebab itu sekarang ni, saudara, kadang-kadang kita pun hairan. Saya hairan sekarang ni, macam mana Datuk Ismail Sabri nak melayarkan bahtera yang dinakului olehnya, itu bahtera keluarga Malaysia. Sedangkan dalam keluarga dia sendiri pun berantakan. Ini saya cakap terus terang apabila abangnya Saudara Kamal Zaman Yaakob menubuhkan Parti Kesejahteraan Rakyat. Ini persoalan macam mana yang dia nak meminta supaya rakyat semua bersatu padu bersama-sama dengan beliau sebagai sebuah keluarga. Keluarga dia pun sendiri yang tak sehaluan. Sepatutnya dia kena selesaikan masalah antara dia dengan abang dia. Kerana abang dia, Datuk Kamal Zaman Yaakob, mewujudkan Parti Kesejahteraan Rakyat. Parti itu antaranya adalah untuk kononnya membela anak muda. Apakah selama hari ini impian, usaha yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri ini tidak dilayani oleh apakah Datuk Ismail Sabri tidak melayani anak muda? Tak menyantuni anak muda. Kerana abang terpaksa buat parti yang nak memperjuangkan anak muda. Bagi saya agak pelik. Ini parti PKR lah, Parti Kesejahteraan Rakyat ini kononnya untuk memberi kesejahteraan untuk rakyat. Apakah Parti UMNO yang sekarang ini diladani oleh Datuk Ismail Sabri ini tidak melaksanakan kesaksamaan pada rakyat? Ini satu benda yang pelik. Jadi saya melihat bahawa sesuatu perlu dilakukan. Kalau tidak, susah kita nak meyakinkan rakyat untuk menerima satu pemikiran baru yang dilontarkan oleh Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, mahu supaya negara kita sebagai sebuah keluarga Malaysia. Memang bunyinya cantik. Dalam keluarga tu ada bapa, ada induknya, ada dia punya abang dan sebagainya. Tetapi kalau abang dia sendiri dalam keluarga dia pun tak selesai, ini masalah. Jadi saya tak tahu nak buat macam mana lah, saudara. Itu bagi saya persoalan saya, apakah kerajaan tidak boleh menjamin kesejahteraan rakyat?
Parti Kesejahteraan Rakyat. Apakah kerajaan dan pimpinan adik pada saudara Kamaruzzaman Yaakob ni tidak mampu menjamin kesejahteraan untuk rakyat? Itu sebab itu kalau tubuh parti, tak tahulah saya. Okey, itu kedudukan yang saya cuba nak bagi pandangan agar kita berfikir. Ini adalah untuk percambahan fikiran saudara. Dan sikit menyentuh tentang apa yang berlaku di Melaka. Jangan lupa sebab masih lagi belum ada dalam ketentuan. Apakah mungkin akan ada pilihan raya atau mungkin tiada pilihan raya? Apakah mungkin ada titah darurat ataupun tidak? Ini keadaan di Melaka masih lagi dalam ketidaktentuan. Saya cakap terus terang, belum ada ketentuannya. Masih lagi hanging apa semua. Walau bagaimanapun, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa negeri Melaka ini diperintah dalam kerajaan pemerintahan caretaker government. Kalau caretaker government, mana tidak bolehlah nak buat bajet ke. Ni bila pusat, okey, bila kerajaan ujung bulan ni mengemukakan bajet untuk negara, Melaka tak boleh buat bajet sebab kerajaan ni masih dalam bertaraf caretaker. Ini masalah saudara. Sebenarnya mereka melakukan tindakan kadang-kadang tak memikirkan tentang rakyat, hanya kerana memikirkan desire politik masing-masing. Saudara bunga-bunga, memang sudah bertabuh lah sekarang ni. Saya melihat apa yang berlaku di Melaka itu macam mana ni. Dalam 23 bulan Oktober, Parlimen akan membincangkan soal bajet negara. Lepas tu selalunya ambil masa dalam 2 minggu. Kalau diluluskan dalam tempoh 2 minggu, maka bajet ini juga negeri-negeri juga harus mengadakan sidang Dewan Negeri membincangkan soal bajet negeri itu. Apakah Melaka tidak akan membincangkan soal bajet negeri itu? Kalau negeri Melaka tidak ada bajet, macam mana gantikan kerajaan yang nak bayar gaji mereka? Ini masalah besar di Melaka. Saya tadi terfikir, astagfirullahalazim, masa jeda waktu terlalu dekat. Sebab itu kadang-kadang saya merasakan kadang-kadang mereka yang melakukan onar, yang konon-konon sebagai pemimpin kan tak fikir apakah tindakan mereka itu boleh merosakkan, boleh meletakkan rakyat dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab itu dalam perjuangan ini sebenarnya kita memerlukan kesetiaan. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Samsul Nasrallah. Dia kata bahawa kita harus memilih mereka yang setia, mereka yang mempunyai prinsip dalam perjuangan. Semua mata ini adalah demi untuk survival UMNO masa mendatang. Kita harus memilih pemimpin yang ada prinsip, yang setia pada parti diutamakan tanpa mementingkan kepentingan diri. Saudara Samsul Nasrallah, saudara Samsul Nasrallah ni ahli parlimen yang waktu dia jadi menteri, dia sanggup letakkan jawatan sebagai menteri. Itu orang yang ada prinsip. Tapi berapa ramai yang mau bersikap macam dia? Sebab itu gamaknya kerana beliau merupakan orang yang tidak bersetuju, bersekongkol dengan Kerajaan Perikatan Nasional, maka pembentukan menteri yang baru ni, maka beliau disingkirkan. Tak tahulah saya. Sebab dia kata bagi alasan apa pun, kalau pemimpin itu tidak punya prinsip, maka tentulah negara ini akan ditabir oleh orang-orang yang tidak menentu. Saudara, saya sebenarnya hari ini nak menyantuni juga tentang pandangan teman-teman kita, iaitu saudara Muhammad Nizam Burhan. Dia bertanya saya, mengapa menteri dari PAS cepat sangat koyak, dia kata, dengan pembangkang. Bila pembangkang menyoal mereka nak bertengkar. Ini minggu lepas tentang ada menteri daripada PAS ni, bila soal nak bertengkar, saya sanggup bertengkar. Saya pun terkejut. Ini sikap lebay-lebay ni kadang-kadang tu, bila dah jadi je menteri, baru kita nampak jelas karakter mereka. Sebelum ni nampak baik. Saya pun terkejut sebab beliau lah sahabat saya. Yang berhormat saudara Idris Ahmad ni, senator, beliau waktu saya kenal di parlimen, seorang yang baik, lembut tu kan. Tapi bila dengar saya, bila soal kalau dia bergaduh dengan yang berhormat daripada Kuantan, tiba-tiba begitu bicaranya, saya pun terkejut lah, tak sepatutnya lah. Jadi seorang begitu juga dia saudara Mat Syarif Sulaiman, dia bertanya tentang ahli parlimen Pendang daripada PAS mencadangkan gaji minima. Ini pun sahabat saya juga, ini yang Umar, ini Awang Hashim ni. Tiba-tiba dia mengeluarkan pandangan yang sebegitu. Apakah dia tahu tentang rakyat susah yang nak dicadangkan supaya gaji dikurangkan? Pagi tadi dia buat press conference apa semua, saya masih lagi tidak puas hati dengan cara begitu. Saya nampak sekarang ni, akhir-akhir ni ramai teman-teman saya yang dulunya saya melihat begitu murni jiwa mereka, begitu tinggi perjuangan mereka. Tapi bila memegang jawatan, dapat jawatan sebagai timbalan menteri, dapat jawatan sebagai menteri, tiba-tiba mereka berubah sikap.
Jadi saya amat khawatir. Ada juga kawan saya yang dulu tak ada apa-apa jadi ketua menteri, nak jumpa pun susah. Jadi ini keadaan sebenarnya saudara. Dalam keadaan begini saya ada waktunya saya bila duduk sendiri memikirkan apakah mereka ini hanya berpura-pura menggambarkan diri mereka itu sebagai seorang pemimpin yang baik, yang meletakkan kepentingan persahabatan. Jadi kalau begitu, sebab itu gamaknya saya melihat apabila yang bahagia Datuk Zahrin tu dia memaki je, saya tak boleh sampai tahap begitu. Tapi saya melihat sejak akhir ni Datuk Lokman Adam slow down. Sebab dia pun mungkin agak terkecewa, bukan terkasima, terkecewa melihat tingkah laku teman-teman kita yang bernama pemimpin yang memegang jawatan sudah tidak lagi semasa dulu. Apakah kerana jawatan itu meletakkan pemisah antara kita dengan mereka? Apakah dengan menjadi sebagai Perdana Menteri, menjadi menteri-menteri ini, maka kita ni tak layak untuk disantuni? Saya tak tahu. Kadang-kadang saya sendiri bila membuat berhubung dengan telefon, tak ada orang nak bagi tahu. Ini keadaannya. Tapi saya tak ada kecewa lah, sebab itu bukan matlamat saya. Saya hairan kenapa sahabat boleh bertukar yang sebegitu. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan dengan Dato' Samsul Nasarah. Dia kata pemimpin itu mesti ada integriti, mesti ada prinsip. Prinsipnya kalau kita berkawan, kita harus mempertahankan persahabatan. Bahawa jawatan itu tak boleh membezakan antara kita sama kita. Jadi bila dah jadi menteri gini, takkan bagi cadangan supaya rakyat ini gaji daripada 1,500 turun pada 1,200. Mana ada logikanya? Apakah beliau turun ke pasar-pasar melihat bagaimana harga barangan di pasaran yang begitu melambung melonjak? Apakah rakyat boleh hidup dengan pendapatan 1,500 sebulan? Di Kota Raya Kuala Lumpur, pendapatan kamu kalau 1,500 take home. Ini take home pay. Bukannya gaji asasnya 1,500, tidak. Take home pay, bawa balik ke rumah RM1,500. Anda adalah orang yang boleh dianggapkan sebagai miskin papa kedana. Sewa rumah dah RM500. Itu yang duduk dalam kawasan perumahan PPR. Benar, api, air apa semua dah habis RM1,000, tinggal RM500. Dengan RM500, anak ada 3, masuk aja ke pasar, ruyuk seruyuk-ruyuknya. Macam mana mereka mau menyambung kehidupan, nak pergi kerja, modal nak pergi kerja, makan tempat kerja, anak nak sekolah. Di mana ada logikanya daripada 1,500 nak turun daripada 1,200. Jadi saya berharap kepada awang ni, kalau boleh janganlah buat cadangan yang bukan-bukan, yang membuatkan rakyat mual. Jadi akhirnya saya nak menyentuh tentang transformasi politik dari segi PAS, tapi tak kesempatan, waktu mencemburui kita. Jadi kita akan sambung besok, kita akan bicara tentang transformasi politik yang kita lihat perbalahan sudah pun wujud dalam parti PAS. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.